Okay, hello guys. Masa untuk balik rumah. Baru lepas solat tarawih. Alhamdulillah dapat solat tarawih malam ni. Walaupun otak bercelaru, research sana sini nak buat, nak siapkan. Sebab saya plan gila-gila sikit. Nak siapkan satu paper dalam satu minggu. Orang lain buat paper research orang lain buat paper research, satu paper tu kira macam satu PhD. Saya pula try nak siapkan satu paper tu dalam satu minggu. Let's see if it works or not. Okay, saya nak balik ikut jalan lain lah. Okay, sekarang on the way balik, saya nak kasih tahu dengan semua orang apa tujuan PBB pergi Sabah dengan Sarawak pada September 1963. Ramai orang dah tahu sebenarnya. Semua orang dah tahu. United Nations ni dia ada buat Malaysia Mission Report pada tahun 1963. Report tu dia siapkan dan dia hebahkan, finish pada 14 September 1963. So report ni semua orang dah baca rasanya, semua orang dah tahu. Tapi ramai orang tak faham apa tujuan report ni sebenarnya. Apa yang PBB United Nations tu buat dekat Sabah dengan Sarawak pada masa tu. Waalaikumsalam Zaidi. Ni saya nak terangkan apa yang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu periksa di Sabah dengan Sarawak pada September 1963 tu. Ramai orang dah baca report tu, saya tahu. Dia baca report ni semua, dia confirm yang Malaysia ni dibentuk mengikut UN Resolution 1541. Tapi apa yang kita boleh belajar daripada benda lain yang kita boleh belajar lah daripada PBB tu, dia datang ke Sabah dengan Sarawak pada 1963. Apa yang ramai orang tak tahu, apa yang PBB tengok dekat Sabah dengan Sarawak tu, dia bukan nak tengok berapa orang sokong Malaysia atau tak sokong Malaysia. Tak ada. Report tu tak ada beritahu berapa orang sokong Malaysia, berapa orang tak sokong Malaysia, berapa orang 50-50, tak ada. PBB tak ada buat assessment benda macam tu pada tahun 1963 dekat Sabah dengan Sarawak. Dia tak kisah benda tu. Tu bukan tujuan PBB datang Sabah dengan Sarawak. Tujuan PBB datang ke Sabah dengan Sarawak bukan nak buat referendum. Masih ada lagi orang cakap, oh PBB dah buat referendum. Tak ada. PBB United Nations tak pernah buat referendum dekat Sabah dengan Sarawak. So kalau PBB ni tak pernah buat referendum dekat Sabah dengan Sarawak pada tahun 1963 tu, pada September 1963 tu, jadi apalah yang PBB buat? So bila kita baca report 14 September 1963 tu daripada PBB tu, kita baca report dia cerita macam-macam. Tapi benda yang paling banyak dia cerita ialah keputusan pilihan raya. Keputusan pilihan raya di Sabah dan Sarawak yang dibuat pada tahun 1963 tu, pada awal tahun 1963 tu. Itulah yang sebenarnya yang PBB periksa di Sabah dengan Sarawak. Apa yang mereka periksa ialah pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak tu. Dia tak tengok berapa orang sokong Malaysia, berapa orang tak sokong Malaysia. Yang dia tengok pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak. Kenapa dia tengok pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak? Terhegeh-hegeh nak tahu keputusan pilihan raya dekat Sabah dengan Sarawak tu. Sebab UN Resolution 1541 tu, dia cakap kalau Sabah dengan Sarawak ni mau federated dengan Persekutuan Tanah Melayu, menerusi proses integration kan, menerusi proses integration ikut principle 7 tu, UN Resolution 1541 tu. Dia cakap dalam UN Resolution 1541 tu, salah satu salah satu syarat
salah satu syarat untuk non-self government country pada masa tu, Sabah dengan Sarawak masih non-self government lagi, belum lagi membentuk Malaysia 16 September, masih status dia non-self government. Salah satu syarat dia non-self government country ni mahu federated dengan negara yang sudah merdeka macam Persekutuan Tanah Melayu untuk membentuk persekutuan baru dengan cara integration. Syarat dia dia mesti sudah ada pilihan raya, di mana pilihan raya itu pengundi dia sudah mencapai adult suffrage. Adult suffrage ni maksud dia sudah cukup matang. Pengundi dia sudah cukup matang untuk menentukan masa depan negara mereka. Itu yang UN Resolution datang kepada Sabah dengan Sarawak tu. Dia tengoklah election dekat Sabah dengan Sarawak tu, keputusan dia. Apabila dia tengok keputusan pilihan raya Sabah dengan Sarawak itu, of course lah dia tengok taraf perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu tadi. Sebab perlembagaan tu yang menentukan cara untuk mengundi, siapa yang boleh mengundi. British pun pada tahun 1963 tu, sebelum pilihan raya tu dia buat constitutional advancement untuk Sabah dengan Sarawak. Constitutional advancement pada tahun 1963, dia buat amendment, dia buat pindaan kepada perlembagaan Sabah dengan Sarawak pada masa tu, supaya ada klausa untuk mengundi, di mana orang yang mengundi tu ialah orang yang cukup matang, iaitu berumur 21 tahun dan ke atas. So perlembagaan Sarawak dan perlembagaan Sabah pada masa tu yang sudah dimatangkan oleh British dengan pengundi dia berumur 21 tahun ke atas, syarat untuk integration ikut UN Resolution 1541 tu dia sudah laksanakan. Maksudnya pengundi Sabah dengan Sarawak tu dia memang sudah adult suffrage. Itu antara syarat yang United Nations periksa di Sabah dengan Sarawak pada 16 September, pada September 1963 tu. Dia tengok, perlembagaan Sabah dengan Sarawak tu memang sudah dipindah dan sudah ada perlembagaan yang di mana orang mengundi tu sudah pun mengikut adat suffrage. Dia tak matang, tapi cukup matang. Perlembagaan kita pada masa tu cukup matang. Pilihan raya pada masa tu cukup matang. Dia belum matang lagi sebab masa tu belum direct election, dia masih indirect election. Dia sudah cukup matang dan sudah cukup syarat dengan UN Resolution 1541 tu tadi. Itulah yang United Nations periksa dekat Sabah dengan Sarawak pada tahun 1963 tu. Jadi apa, tak ada referendum tak ada dia nak cek berapa orang sokong Malaysia, berapa orang tak sokong Malaysia. Tak ada, dia tak perlu semak tu semua. Dia boleh, salah satu cara untuk tahu sama ada kamu sokong sesuatu ataupun tidak sokong sesuatu tu ialah dengan manifesto pilihan raya. Parti-parti yang menang pilihan raya pada 1963 di Sabah dengan Sarawak tu kebanyakannya menyokong Malaysia dengan bersyarat. Mostly menyokong Malaysia tak sampai setengah. Kalau Sarawak dia setengah sikit saja, dengan bersyarat. Dia tak sokong bulat-bulat macam tu saja. Sebab tu pentingnya manifesto apabila berlaku pilihan raya tu. Sebab itu yang akan menentukan hala tuju kita pada masa depan. So, apa yang kita belajar daripada sini ialah daripada lawatan assessment PBB ke Sabah dengan Sarawak pada September 1963 ni tadi, kita tahu PBB tu dia tengok election. So apabila kita pergi pilihan raya lain kali, yang penting dia election. Apa yang penting masa election yang kita tengok? Manifesto. Sebab tu parti-parti politik bila dia pergi pilihan raya, jangan buat manifesto macam apa, macam surat khabar. Buat manifesto betul-betul. Kalau PBB datang, dia mau tengok manifesto kamu. Dia bukan nak tengok kamu sembang kencang, buat pamphlet suka hati saja, warna-warni.
Dia nak tahu isi manifesto kamu tu. Itu yang PBB nak tengok. Itu yang kita belajar daripada lawatan PBB pada September 1963 tu. Dan selain daripada tu, apa yang penting ialah pembentukan kerajaan tu menerusi pilihan raya. Masa depan kita tu dibentuk oleh kerajaan yang kita pilih. Sebab tu kita nak tahu hala tuju kita pergi mana pada masa depan tu nanti. Pilihan raya itulah tempat yang paling penting bagi Sabah dengan Sarawak. Betapa pentingnya pilihan rayanya kat situ. Boleh menentukan hala tuju negara kita. Crossroad, left or right. Sebab tu pilihan raya kita tak boleh main-main. Kita terangkan dengan orang, kita terangkan manifesto tu dengan jelas. Jangan masuk pilihan raya, manifesto pun last minute nak sediakan. Orang tak sempat baca. Okey, itu yang PBB periksa semasa United Nations pergi Sabah dengan Sarawak pada September tu. 2 minggu saja dia pergi. Tak perlu lama. Dia nak tengok result pilihan raya. Bila dia tengok pilihan raya tu, dia tengoklah perlembagaan. Sebab tu Sabah dengan Sarawak ni, apabila British beri kita perlembagaan tu kita perkasakan. Itu senjata kita. Itu tempat kita untuk menentukan nasib kita. United Nations cakap penentuan nasib kita sendiri ni, self-determination tu, boleh ditentukan oleh election tu, boleh ditentukan oleh perlembagaan tu. Perlembagaan tu kita dah ada. Kita lah tentukan macam mana. Lepas tu ada lagi orang cakap nak buat referendum apa semua. Boleh. Tapi kita tak ada pengalaman buat referendum. Ini lagi satu informasi saya beritahu. Kenapa saya beri analogi mudah lah dengan Singapura tadi tu. Singapura tu tadi dia masuk, dia membentuk Malaysia tu guna terms of merger, guna agreement, guna perjanjian. Kemudian dia berpisah daripada Malaysia tu, dia pun guna agreement, separation agreement. Separation agreement apabila dia berpisah daripada Malaysia. Apabila dia membentuk Malaysia, dia ada term of merger, guna agreement juga. Dari Singapura tak guna referendum apabila dia berpisah daripada Malaysia, sebab dia tak ada pengalaman nak buat referendum. Jadi cara mudah dia gunalah agreement, sebab dia dah tahu cara guna cara hidup menggunakan agreement. Sebelum ni dia membentuk Malaysia guna agreement, dia tahulah cara buat agreement tu macam mana. Tak perlu dia belajar buat undingan lah, tak perlu dia belajar nak buat referendum lah, pungutan suara lah, apalah. Tu benda baru, dia akan mengambil masa untuk buat benda-benda macam tu. Singapura bila berpisah daripada Malaysia, dia guna agreement sebab dia dah tahu cara buat agreement tu macam mana. Macam tu juga Sabah dengan Sarawak ni. Kamu nak suruh buat referendum lah, buat benda tak tahu. Kita pun tak bingung. Gunalah cara yang daripada asal tu kan. Cara asal kita guna untuk membentuk Malaysia tu kan. Kalau kita nak mencapai kemerdekaan tu, gunalah cara asal tu juga. Kita ada Cobalt Commission, kita ada IGC report, perundingan antara kerajaan. Benda tu kita sudah hidup sebati dengan kita. Macam mana government tu dah tahu dah macam mana nak buat benda ni semua. Usulkan dekat DUN, buat jawatan kuasa. Semua dah langkah step-step tu semua dah ada presiden. Jadi cara tu mudah. Buat sajalah cara mudah tu. Masih juga nak buat cara susah-susah, benda yang kita tak pernah buat. Sebab itu pentingnya presiden dalam bukan presiden maksudnya cara-cara awal tu kita buat macam tu, kita ikut saja. Lepas tu kita perkasakan cara-cara tu. Macam tu lah cara dia. Kalau United Nations dia assess Malaysia ni, Sabah dengan Sarawak ni membentuk Malaysia, dia tengok election kita, dia tengok perlembagaan kita. Bila kita nak macam jadi Singapura, kita guna jugalah perlembagaan kita tu yang PBB dah beri tips dah. Dia dah beri apa orang cakap, macam ni dia cakap,
kita saja lagi nak pick up dia. Cara dia tu semua cara mudah. PBB dah beritahu cara mudah. Kita saja lagi nak pick up. Tak perlu kita cara susah-susah. Government kita pun dah tahu cara mudah-mudah ni, semua dah biasa cara-cara governance dia. Macam tu juga ada satu lagi isu saya nak cakap sebelum saya sampai rumah tu. Saya harap informasi ni berguna lah. Kita tahu kepentingan perlembagaan tu macam mana, kepentingan manifesto tu macam mana. Ada orang pergi election manifesto tak tahu entah apa. Tapi kita belajar, kita bantu sama sendiri. Tak kira parti manakah, ajar. Semua pandai. Sebab kita nak maju cepat, jadi kita ajar semua orang jadi pandai. Satu lagi, ada orang tanya, kenapa perlembagaan Malaysia ni asas dia guna Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Siapa tahu jawapan dia? Siapa tahu jawapan kenapa perlembagaan kita ni guna asas dia guna Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Benda ni kan, bukannya kita guna Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu tu kita masuk Malaysia, bukan. Benda ni guna perlembagaan kita panggil parent country. Memang istilah United Nations dia kita panggil parent country. Apabila negara-negara yang masih koloni ni dia federated dengan parent country ni yang sudah merdeka, mereka akan guna perlembagaan parent country ni. Semua negara yang decolonization kan, dia akan guna perlembagaan parent country dia. Kamu tengok negara-negara Afrika, parent country dia British. Mereka akan guna order in council, constitution yang British beri tu, yang sudah dia sediakan. Dia guna cara yang British berikan tu, parent country dia. Kalau Australia ada territories yang dia di bawah decolonization dia, negeri-negeri tanah territory tu dia akan guna undang-undang Australia. Macam tu juga New Zealand, ada country yang di bawah dia akan guna undang-undang New Zealand. Tujuan dia supaya senang parent country ni nak administer, nak membantu, nak guide kan trust territory tu untuk mencapai self determination. Sama juga macam kita pergi, ada anak yatim kan, 2 orang. Kita pergi rumah anak yatim. Kita hidup dalam rumah anak yatim tu, kita gunalah undang-undang rumah anak yatim tu. Bukan kita guna undang-undang hospital. Susahlah orang yang jaga rumah anak yatim tu nak jaga anak yatim guna undang-undang hospital. Tak masuk akal. Macam tu juga pembentukan Malaysia. Contohnya Sabah dengan Sarawak ni, contoh dia lah. Kita ni anak yatim, baru nak belajar, baru nak cukup matang, baru nak belajar perlembagaan tu macam mana. Persekutuan Tanah Melayu ni sebagai parent country dia, nak mendidik, nak mengajar, nak membantu Sabah dengan Sarawak ni supaya boleh jaga harta dia sendiri, boleh jaga diri dia sendiri. Dia guna undang-undang dia sendirilah yang dia dah biasa guna. Kalau kamu suruh Persekutuan Tanah Melayu tu guna undang-undang India untuk administer Sabah dengan Sarawak, sampai bila dia pun blur. Ni bukan benda yang baru dekat negara-negara lain. Semua implement benda yang sama, konsep dia sama. Parent country, dependent country tu dia akan guna parent country dia punya sistem untuk accelerate process of decolonization tu. Parent country, trust territories, trustee, dia bukan menunjukkan atas bawah. Contohnya Sabah dengan Sarawak tu trust territory, lepas tu Federation of Malaya tu trustee. Oh, kita berada bawah sikit daripada trustee. Bukan. Status tu dia menerangkan obligation. Trustee ada obligation, ada trust obligation untuk guide trust territory tu. Dia ada obligation. Trust territory ada obligation untuk mendidik diri dia sendiri supaya lebih maju. Itulah yang dimaksudkan trust
teritori dengan trustee tu, dia menerangkan obligation kita. Dia bukan menerangkan atas bawah. Tak ada sistem kasta, tak wujud lah dekat United Nations. Kita yang kena faham benda ni. Sebab tu kita tak boleh nak salahkan Persekutuan Tanah Melayu saja. Kita ni trust teritori, kita pun ada obligation dia. Obligation untuk kita membesar dengan sehat, belajar. ada obligation dia juga. Bukan nak kena suap saja sampai bila. Sebab kalau kita nak self-determination ni, setiap negara yang sudah merdeka tu setaraf dengan Rusia, setaraf dengan United Nations. Itu future yang kita nak tengok. Mampukah kita setaraf dengan Amerika, setaraf dengan London, dengan England, United Kingdom, setaraf dengan Itali? Sebab tu United Nations ni, dia be careful untuk beri independent pada negara-negara yang kecil-kecil. Bayangkan kamu kecil saja, lepas tu taraf kamu sama macam Rusia. Kamu vote kamu dekat United Nations tu sama macam Rusia. Layakkah kamu? Kalau kamu nak layak, buktikan yang kamu layak dulu. Itu sebab dia kita guna asas, dia guna asas saja untuk pembentukan Malaysia. Tetapi kita ada perlembagaan kita sendiri untuk menentukan nasib kita sendiri tu. Kita bukan terus follow macam Persekutuan Tanah Melayu punya perlembagaan. Tak ada. Kamu tengok contohnya perlembagaan Sarawak tu, kerajaan perlembagaan Sarawak tu, yang asal dia, government Sarawak tu completely different daripada negeri-negeri Tanah Melayu. Kita ada governor, mana ada sultan. Kita ada governor, mana ada TYT. Yang ada governor. Lepas tu kabinet Sarawak masa tu, kita ada menteri, apa nama tu, yang jadi lawyer untuk kerajaan negeri tu, dia pun part of the cabinet of Sarawak. Jadi sistem kerajaan Sarawak tu completely different daripada negeri-negeri Tanah Melayu. Macam mana kita buat election pun completely different. Jadi kita Sarawak ni, sebenarnya Sabah pun, kita ni state yang completely different daripada Persekutuan Tanah Melayu. Apabila kita mula-mula masuk membentuk Persekutuan Malaysia tu, completely different, different identity, different kind of government, different. Cuba tengok betul-betul perlembagaan kita yang asal tu dalam annex B dengan C. Memang completely different perlembagaan kita. Macam orang lain-lain, lain langsung daripada negeri-negeri Tanah Melayu, daripada Persekutuan Tanah Melayu, completely lain. Lepas tu pada tahun 1976 tu yang mereka downgradekan status kita, dia ubah perlembagaan kita jadi macam Persekutuan Tanah Melayu dah. Negeri-negeri Persekutuan Tanah Melayu ada TYT lah, menteri kabinet pun nasib baik dia tak ubah menteri tu jadi exco juga. Maksudnya bila dia ubah tu kan, dia ubah perlembagaan kita macam tu kan, sebenarnya dia melancarkan perang dengan nenek moyang kita. Yang kurang ajar dengan nenek moyang kita. Bukan saya cakap, kalau kamu baca paper pun dia cakap you are doing a revolution. Revolution ni ada berlaku dua jenis, berperang ataupun kamu ubah perlembagaan tu yang completely different daripada yang asal tu. Okay, dah sampai rumah dah ni. Okay, nanti kita sambung pukul 10. Okay, nanti saya jawablah soalan-soalan ni semua. Thank you. Ada star juga. Saya tak tahu sangat star ni. Saya fokus cakap saja. Terima kasih beri star. Nanti saya sambung